Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey geng, untuk video kali ni aku akan kongsikan bagaimana Macau Scam ni memperdayakan mangsa-mangsa penipuannya sehingga melibatkan ratusan ribu ringgit, malahan ada yang melibatkan jutaan ringgit. Sebelum tu, kepada yang belum subscribe, dekat bahagian bawah video ni ada satu button yang berwarna merah, dan di sebelah button yang berwarna merah tu ada satu simbol loceng. Jika korang klik dua-dua button ni, hidup korang akan menjadi senang, korang akan menjadi kaya dalam sekelip mata sahaja. Oh my god! Wow! Okey, sebelum aku merepek dengan lebih lanjut, jom kita tengok macam mana ataupun bagaimana skamer-skamer ni buat kerja. Sejak tahun 2018 sehinggalah September 2020, kes yang dilaporkan melibatkan mangsa penipuan Macau Scam ialah sebanyak 6,552 kes. Kes yang tertinggi dicatatkan selama 3 tahun iaitu negeri Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Antara mangsa penipuan mereka terdiri daripada orang kampung, penjawat awam, pesara kerajaan mahupun golongan profesional, dan tidak terlepas juga warga emas. Kesemua mereka ini adalah target utama sindiket Macau Scam. Macau Scam ni adalah satu sindiket penipuan di dalam talian yang memperdayakan mangsa dengan membuat panggilan palsu. Macau Scam dilaporkan didalangi oleh sindiket yang berasal daripada negara Taiwan dan China yang menggunakan talian antarabangsa seperti Hong Kong. Di Malaysia, mereka menggunakan ejen tempatan bagi menguruskan pelaburan, termasuk mencari perniagaan yang berpotensi sebagai platform untuk membersihkan wang penipuan. Ada juga di antara mereka menggunakan selebriti dengan memberikan modal perniagaan. Mereka ini juga dikatakan bukan sahaja rapat dengan golongan selebriti, malah mereka ini tanpa ada rasa segan silu mempamerkan kehidupan mewah mereka di media sosial yang boleh mengakibatkan nasi menjadi bubur ayam McD, panas dan enak bubur ayam. Terdapat beberapa cara ataupun modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini. Antaranya ialah cabutan bertuah. Kemudian, mangsa penipuan diminta untuk memberikan maklumat peribadi seperti nombor akaun, username, password dan sebagainya. Aku percaya korang yang tengok video ni mesti korang pernah dapat mesej daripada agensi-agensi besar di Malaysia yang mengatakan bahawa korang ni telah memenangi, tahniah anda telah memenangi RM30,000, tahniah anda telah memenangi RM100,000 dengan menggunakan nama-nama agensi besar. Sedangkan agensi-agensi yang di-highlightkan oleh skamer ni tak ada kena-mengena dengan hadiah yang ditawarkan. Korang boleh fikir logik lah, angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba menang RM100,000. Gila apa? Tapi yalah, kalau macam kita ni yang pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan, berkereta jenama negara, megah menyusur di jalan raya, alam cyber teknologi terkini, kejayaan semakin hampiri, biar di kota ataupun desa, kita semua pasti merasa bangga. Okey dah, cukup. Jangan nak imbas kembali kenangan sambutan Hari Kemerdekaan di sekolah dahulu kala. Okey, kat mana kita tadi? Okey. Bila kita dapat mesej-mesej macam ni, mungkin kita takkan terperdaya. Tapi korang kena tahu, golongan-golongan yang tidak pakar dan tidak mahir dalam bidang media sosial, golongan-golongan inilah yang akan tertipu dengan Macau scammer ni. Kemudian apabila golongan-golongan ini tertipu dengan skamer-skamer ni, mereka diarahkan oleh skamer untuk memasukkan sejumlah wang yang besar sebagai deposit untuk mendapatkan hadiah utama yang kononnya akan diberikan kepada mereka. Ada juga yang menyamar
menjadi sebagai seorang anggota polis dan agensi-agensi kerajaan. Mangsa akan menerima panggilan daripada individu yang mengaku mereka ni daripada mahkamah ataupun agensi-agensi lain. Kemudian, mangsa dikatakan terlibat dalam kegiatan jenayah, penipuan dan sebagainya. Selain itu, ada juga yang menyamar sebagai seorang pegawai bank atau bank commercial. Seperti biasa, mangsa akan menerima panggilan telefon daripada seseorang yang mengaku dia adalah seorang pegawai bank dan mendakwa mangsa gagal membuat bayaran kad kredit sedangkan mangsa tidak mempunyai kad kredit. Kemudian mangsa disambungkan panggilannya kepada seseorang, kononnya dia adalah seorang pegawai bank daripada Bank Negara Malaysia. Kemudian memberitahu mangsa akan disenarai hitamkan. Kemudian mangsa terpedaya akibat takut namanya disenarai hitamkan oleh Bank Negara Malaysia dan akhirnya mangsa terpedaya. Kemudian mangsa membuat pemindahan sejumlah wang kepada akaun-akaun yang tertentu. Ada juga di antara mereka ni yang membuat penipuan colik. Mereka ni akan menghubungi mangsa dan memberitahu anak atau saudara maranya telah pun dicolik oleh mereka dan mereka meminta wang tebusan sebagai ganti untuk melepaskan anak atau saudara mereka. Sedangkan anak atau saudara mereka elok je makan roti canai special dekat kedai mamak tu. Macam mana pula dia kena colik? Ada juga antara kita yang terpedaya terus membuat pemindahan wang ke dalam akaun skamer-skamer ni. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa Malaysia, PDRM dan SPRM berjaya mengesan dalang sindiket Macau Scam dan berjaya memberkas segelintir ketua Macau Scam di Malaysia. Segelintir sindiket ketua Macau Scam Malaysia telah pun ditangkap dan aku harap pihak SPRM dapat menyiasat siapa sebenarnya yang membocorkan maklumat peribadi kita kepada mereka ni. Mesti ada dalang, orang dalam di sebalik semua ni. Korang rasa maklumat peribadi korang selamat ke sekarang ni? Gunakan dengan baik, gunakan secara berhemah dan jangan mudah untuk memberikan maklumat peribadi kita kepada sesiapa sahaja. Sekarang nak masuk pasaraya kita kena tulis nama, nak masuk sini, nak masuk sana kena tulis nama. Tulis nama pun dah cukup, tak perlu nak tulis nombor IC apa semua tu. Tulis yang simple-simple, contohlah nama Muhammad Nur Farhan. Jangan tulis Muhammad Nur Farhan, tulislah Farhan. Tak payah nak tulis kita punya full name. At least kita boleh selamatkan maklumat peribadi kita. Aku nasihatkan kita semua perlu berhati-hati apabila menerima panggilan ataupun SMS daripada individu tertentu supaya kita tidak menjadi mangsa penipuan Macau Scam. Okey geng, sekiranya korang rasa video ini bermanfaat untuk korang, sekali lagi dekat bahagian bawah video ni ada satu button share. Sekiranya kalau korang klik button share tu, insya-Allah hidup korang akan senang, bahagia, til jannah. Baiklah, terima kasih geng. Thanks for watching. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Pastikan anda klik button subscribe dan klik button loceng. Semoga kita berjumpa lagi for the next content. Thank you.